Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana anak-anak pelajar tahun 5 sekalian, diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung ulang kaji kita tajuk muamalah, di mana minggu lepas kita sudah pun selesai ulang kaji kita tajuk akhlak. Hari ini kita akan pergi kepada muamalah. Namun seperti biasalah sebelum itu, anak-anak pelajar bolehlah mengeluarkan buku teks sirah tahun 5 dan terus buka muka surat 26. Jadi kita tengok apa itu definisi muamalat dan juga matlamatnya dan juga tujuannya. Kita akan tengok apa itu muamalat dan apa tujuannya. Jadi kita tengok rangkaian pertama muka surat 26 tu. Muamalah adalah satu daripada bahagian fiqh yang berhubung dengan tata cara perhubungan sesama manusia dengan memenuhi keperluan masing-masing yang berkaitan dengan jual beli, dengan harta jual beli dan perdagangan-perdagangan lain. Jadi itulah maksud muamalah, di mana muamalah ini adalah salah satu bahagian fiqh yang melengkapkan keperluan masing-masing. Sebagai contoh di dalam jual beli dan juga perdagangan. Dan perenggan seterusnya, antara matlamat sistem muamalah Islam adalah mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan sejahtera, menggalakkan manusia bekerja bersungguh-sungguh dan memastikan segala kegiatan ekonomi diberkati Allah Ta'ala. Jadi itu adalah antara matlamat muamalat, di mana matlamat muamalat ini adalah bertujuan untuk memastikan dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang aman dan sejahtera, dan juga menggalakkan manusia bekerja bersungguh-sungguh dan memastikan segala kegiatan ekonomi itu diberkati oleh Allah Subhanahu Taala, dapat berkat dan direstui oleh Allah Subhanahu Taala. Jadi kita tengok pengembangan Islam dari sudut muamalah. Masih lagi muka surat 26. Allah Subhanahu Taala menjadikan manusia saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Manusia tidak boleh hidup bersendirian tanpa bantuan orang lain. Allah menjadikan manusia dengan berbagai-bagai kebolehan, kemahiran dan kemampuan. Maksudnya di sini Allah menjadikan kita ini manusia adalah saling memerlukan antara satu dengan yang lain, dan kita sebenarnya tidak boleh hidup bersendirian tanpa bantuan orang lain. Maka Allah menjadikan manusia ini dengan berbagai-bagai kebolehan, kemahiran dan kemampuan untuk melengkapi di antara satu sama lain. Jadi kita tengok perangkat yang kedua. Oleh yang demikian, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengilhamkan kepada manusia agar saling bertukar benda atau jasa dengan cara jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, sewa menyewa, gadaian dan pelbagai cara yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Jadi Allah ni telah mengilhamkan kepada kita ini manusia untuk saling bertukar benda ataupun jasa, mungkin dengan cara jual beli, dengan cara pinjam, upah, sewa menyewa, gadaian dan banyak lagi cara-cara lain. Itulah yang dinamakan dengan muamalah tadi. Jadi kita tengok lagi yang seterusnya. Sistem jual beli zaman sebelum Rasulullah SAW dipenuhi dengan kezaliman, riba dan penipuan. Rasulullah SAW membawa satu sistem jual beli yang adil. Jadi kalau kita masih ingat lagi, dalam sirah tahun 4 di bawah tajuk ekonomi, di mana baginda Nabi SAW ni sebelum dia datang, orang Islam di situ berniaga ditindas oleh orang Yahudi yang berniaga. Jadi apabila Nabi datang, maka orang Islam tidak lagi ditindas dan dibina pasar yang baru untuk memastikan orang Islam dapat berniaga dengan cara yang betul. Kalau tidak, dulu semasa mereka berniaga bersama-sama dengan orang Yahudi, banyaknya berlaku kerugian kerana orang Yahudi ini menipu, riba. Jadi orang Islam ni apabila dia berniaga jujur, dia bersaing dengan orang Yahudi yang berniaga dengan cara kotor macam tu, maka mereka tidak mendapat keuntungan. Dan apabila baginda Nabi datang, baginda Nabi mengasingkan, maka orang Islam yang berniaga pada ketika itu terus maju kerana diberkati oleh Allah SWT, kerana tidak ada lagi perniagaan-perniagaan kotor seperti yang dijalankan oleh Yahudi.
Ini kita pergi kepada muka surat 27. Ya, kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala tu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Okay, ini dalil tentang riba tadi, surah Al-Azim, surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya Allah Taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okay, ini adalah dalil yang jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275, di mana Allah SWT mengharamkan, mencegah secegah-cegahnya itu apa ni? Riba ini. Jadi kita sambung muka surat 27, perenggan yang kedua tu di bawah potongan ayat Al-Quran tadi. Islam telah membawa rahmat kepada manusia dengan memperkenalkan sistem jual beli yang jelas dan adil. Tiada lagi penipuan, ditegah monopoli, menjauhi penjualan barang yang belum tentu harga, barang yang mendatangkan mudarat dan maksiat. Jual beli yang dianjurkan oleh Islam adalah jual beli yang tiada unsur riba dan penipuan. Jadi apabila Islam datang, Islam telah membawa rahmat kepada manusia dengan memperkenalkan sistem jual beli yang lebih adil, yang lebih telus, tiada penipuan dan ditegah monopoli, maksudnya menguasai dengan cara yang kotor, dan menjauhi penjualan barang yang belum ada harga yang menentu, dan juga barang-barang yang boleh mendatangkan mudarat ataupun maksiat. Apabila Islam datang, semua itu tidak ada lagi. Maka jual beli yang dianjurkan oleh Islam tadi adalah jual beli yang tiada unsur riba dan juga penipuan lagi. Seperti sebelum baginda Nabi datang, memang jual beli ini banyak menipu, banyak riba. Ada yang menipu dalam timbangan, ada yang mula riba orang jual lebih daripada 3 kali ganda, dan banyak lagi cara penipuan mereka. Mari kita tengok yang seterusnya. Sistem riba tidak terlepas daripada penipuan dan tidak adil bagi salah satu daripada dua pihak. Sehingga kini sistem perniagaan cara Islam telah diterima oleh pelbagai kaum dan bangsa kerana ia membawa keadilan kepada semua manusia. Jadi sistem riba ni dia tidak terlepas daripada penipuan dan tidak adil. Memang menipu lah sistem riba ni. Kalau anda kata barang tadi RM10, dia pergi jual sampai RM50, RM60, RM100, itu dah menipu lah di situ. Dan jadi tidak adil juga. Okay, jadi bagi salah satu daripada dua pihak, maksudnya dia akan jadi tidak adil. Maksudnya dia akan merugikan kita pembeli lah. Dia penjual yang menipu itu memang untung. Namun di akhirat kelak jawablah kalau tak sempat bertaubat, kerana telah pun menipu dan mengamalkan riba, maksudnya kepada peniaga Muslim, peniaga Islam. Jadi sehingga kini sistem perniagaan Islam ni dia diterima umum. Awal-awal dulu orang Islam saja yang menerima sistem perniagaan Islam ni. Lama-lama orang bukan Islam pun diterima kerana dia memang adil, mendatangkan keadilan dan keuntungan kepada kedua-dua belah pihak, sama ada penjual dan juga pembeli. Maka di situ telah terbukti bahawa sistem muamalah, sistem jual beli dalam Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah amat berkesan sekali, kerana tidak ada lagi penipuan, tidak ada lagi menguntungkan sebelah pihak sahaja. Maka kita tengok muka 27 lagi yang bawah tadi, fadilat muamalah, kebaikan muamalah. Apa kebaikan yang kita dapat daripada muamalah yang diajar oleh Islam, yang dibawa oleh baginda Nabi SAW? Yang pertama, memperoleh harta kekayaan dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberkatilah maksudnya jual beli tadi. Yang kedua, seseorang itu dapat menggunakan sebahagian daripada hartanya pada jalan kebajikan. Yang ketiga, orang yang menggunakan hartanya untuk faedah orang lain akan beroleh pahala daripada Allah SWT. Dan yang terakhir, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah akan mendapat keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Maka berakhirlah ulang kaji kita tajuk muamalah pada hari ini. Jadi seperti biasa, untuk latih dobi saya akan susulkan kemudian. Dan sebarang permasalahan khususnya yang menonton video ini adalah anak-anak pelajar Ghaffar Al-Fatih Education Center, Kota Sas, Kota Pahang. Bolehlah tanya terus kepada saya, insyaAllah saya cuba jawab. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya mohon maaf terlebih dahulu sebarang kekurangan daripada saya. Dan akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.